Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton saya ucapkan untuk siaran langsung solat Jumaat yang kami bawakan pada hari ini, lintas langsung dari Masjid Putrajaya. Untuk edisi pada hari ini, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu 24 Februari 2023 bersamaan dengan 3 Syaban 1444 Hijri. Hari ini saya Amir Ashraf Rosidan, pengacara anda untuk hari ini, mewakili jurubahasa isyarat Muhammad Anas Ahmad Rejab dan juga mewakili penerbit kita iaitu Rafidah Salih. Dan insya-Allah sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sama-sama anda boleh sama-sama saksikan secara langsung solat Jumaat yang kami bawakan pada hari ini di platform di media sosial TV Jakim dan juga YouTube TV Jakim, dan anda juga boleh saksikan di saluran TV1. Dan insya-Allah untuk panduan kita bersama untuk pada hari ini akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi Putrajaya dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 1.29 tengah hari. Dan insya-Allah sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar saja lagi kita bakal dihidangkan santapan rohani pada hari ini, khutbah yang diberi tajuk iaitu ketenteraan dalam Islam. Dan insya-Allah yang akan disampaikan pada hari ini iaitu khatib kita iaitu Tuan Haji Salahuddin bin Haji Ghazali, Imam Besar Masjid Putrajaya, dan azan pada hari ini akan dilaungkan oleh yang berbahagia Ustaz Hashir bin Rosli. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan tajuk yang akan disampaikan pada hari ini, bersama-sama saya iaitu Imam Besar Masjid Putrajaya iaitu Tuan Haji Salahuddin bin Haji Ghazali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, alhamdulillah hari ini dapat sama-sama kita meneruskan lagi kehidupan kita di hari Jumaat yang penuh barakah ini, dan kurang lagi beberapa hari untuk kita menemui bulan Ramadan, dan hari ini tajuk iaitu berkaitan dengan ketenteraan dalam Islam. Mungkin Ustaz boleh terangkan serba sedikit mengenai bagaimana Islam mengangkat ketenteraan itu dalam Islam itu sendiri. Terima kasih. Ketenteraan merupakan perkara yang amat penting dalam kita mempertahankan negara kita dari sebarang ancaman. Ya, dengan kekuatan itu negara kita akan selamat dan akan aman. Dan apabila negara kita aman, kita akan dapat beribadat, iaitu yang berkaitan dengan agama itu kita laksanakan dengan bebas, dan kita boleh mempertahankan akidah kita dan cara hidup kita mengikut agama kita dengan adanya keselamatan. Yang kedua, bila adanya keselamatan dan keamanan, kita boleh hidup aman dan damai. Nyawa kita terjaga, dan juga kita boleh hidup dengan selesa, dengan kita boleh membangunkan ekonomi negara kita. Jadi soal keselamatan ketenteraan ini merupakan satu soal yang begitu penting, kerana dia dapat mempertahankan negara kita, mempertahankan bangsa kita, dan mempertahankan negara kita. Itu perkara yang kita akan bincangkan pada hari ini, yang wajar kita sama-sama fahami, insya-Allah. Baik Ustaz, kita nak mengetahui juga berkaitan dengan antara intipati lain yang akan dikupas dan juga akan diberikan kepada para jemaah pada hari ini berkaitan dengan ketenteraan dalam Islam. Ya, antara intipati khutbah pada hari ini iaitu menyeru kepada warga Malaysia bersatu padu mempertahankan negara kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berjuang mempertahankan agamanya, mereka itu bagaikan bangunan yang kukuh, artinya bersatu padu, saling tolong menolong, membina negara ini dengan mengikut kepakaran dan bidang masing-masing. Dengan semangat ini di pihak orang awam dan pihak ATM, insya-Allah negara kita akan terus aman dan tidak akan menjadi ancaman kepada mana-mana musuh yang ada. Baik Ustaz, mungkin terakhir sedikit nasihat untuk penonton kita pada hari ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai umat Islam menghargai perjuangan dan juga perjuangan mereka dalam menjaga keamanan negara, tidak kiralah apa jua keadaan sekalipun. Ya, kita wajar menghargai perjuangan
mahai pengorbanan prajurit kita yang pertahankan negara mereka, sama ada mereka telah mengorbankan masa mereka, mengorbankan tenaga mereka, dan bahkan mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan negara ini. Ini satu perkara yang begitu penting yang kita harus hargai perkara ini, kerana mereka lah yang sanggup bersusah payah pergi ke sepadan dan sebagainya, di udara, di laut dan sebagainya, mempertahankan negara kita. Kita mesti ada semangat patriotisme yang tinggi, insya-Allah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian sebentar tadi. Selamat bertugas saya. Baik, insyaAllah itu dia saudara sebentar tadi yang bersama-sama saya, iaitu Imam Besar Masjid Putra Putrajaya, untuk sama-sama kita juga ikuti sebentar saja lagi, iaitu secara penuhnya apakah intipati dan juga santapan rohani yang akan dihidangkan kepada kita, iaitu dengan tajuk khutbah, iaitu berkaitan dengan ketenteraan dalam Islam. Dan insyaAllah saudara sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebentar saja lagi kita bakal sama-sama untuk alihkan perhatian buat seketika waktu ke Dewan Solat Utama Masjid Putra Putrajaya untuk sama-sama kita ikuti dan juga kita pendengarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasannya sama waktu dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baiklah sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sebentar tadi azan menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi Putrajaya, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya yang dilaungkan oleh muazzin yang berbahagia Ustaz Hashir bin Rosli. Dan insya-Allah sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar saja lagi kita bakal dihidangkan dengan khutbah Jumaat yang disampaikan oleh khatib pada hari ini, iaitu yang berbahagia Tuan Haji Salahuddin bin Haji Ghazali, iaitu Imam Besar Masjid Putrajaya. Dan insya-Allah sidang penonton yang dirahmati Allah, anda boleh sama-sama saksikan siaran langsung yang kami bawakan pada hari ini, iaitu di saluran TV1 dan juga di platform media sosial di YouTube TV Jakim. Dan insya-Allah sidang penonton yang dirahmati Allah, tajuk khutbah pada hari ini iaitu berkaitan dengan ketenteraan dalam Islam. Apabila kita menyebut berkaitan dengan ketenteraan dalam Islam, mengingatkan saya iaitu berkaitan dengan seorang tokoh yang kita sama-sama ingat dan juga kita kenal, iaitu seorang pahlawan yang pada satu ketika itu merupakan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menyebut berkaitan dengan pahlawan, fikiran kita mestinya terus membayangkan tentang seseorang yang gagah dan juga berani, fizikalnya tegap dan sebagainya. Sesungguhnya jasa dan pengorbanan para pahlawan negara yang bermati-matian membela dan mempertahankan kedaulatan negara tidak seharusnya kita pandang ringan. Seperti mana khutbah yang akan disampaikan sebentar nanti untuk kita memberikan, iaitu betapa pentingnya kita menghargai jasa pahlawan-pahlawan negara. Perjuangan mereka ini hakikatnya amat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana mempertahankan maruah negara dan juga memelihara agama, selain daripada untuk menjaga keamanan negara yang sudah pastinya kita mengetahui tentang tugas dan juga tanggungjawab seorang pahlawan negara. Namun apabila kita melihat sebenarnya seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu tokoh yang merupakan pahlawan Islam pada satu ketika dahulu, iaitu Khalid Al-Walid yang merupakan panglima perang yang sangat masyhur. Namun ketika kita melihat bagaimana perjuangan sahabat Nabi SAW, iaitu Khalid Al-Walid, sangat dihargai pada ketika itu. Dan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalid Al-Walid ini sangat dikenali dengan taktik dan juga strategi ketenteraannya, hingga beliau adalah merupakan antara panglima perang yang tidak pernah kalah sepanjang kariernya sebagai seorang pahlawan. Beliau memimpin pasukan perang ketika zaman Rasulullah SAW dan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hinggalah zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kita melihat kecekapan dan juga keberaniannya untuk mengendalikan pasukan ketenteraan menyebabkan sehingga beliau digelar sebagai Saifullah Al-Maslul, iaitu pedang Allah yang terhunus. Inilah dia antara seorang tokoh ataupun pahlawan Islam yang kita patut contohi pada hari ini, bagaimana perjuangan Islam pada satu ketika dahulu yang juga turut menghargai dan juga mengangkat institusi ketenteraan. Bukanlah Islam itu menunjukkan kekejaman ataupun perlu untuk berperang, namun Islam sangat melihat itu adalah salah satu perkara yang penting untuk mempertahankan agama dan juga negara. Dan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana khatib ataupun yang akan disampaikan sebentar nanti, iaitu berkaitan dengan tajuk khutbah kita, sangat sinonim dengan apa yang bakal sama-sama kita ikuti juga, dan juga yang sama-sama kita dapat kecapi sebenarnya bagaimana iaitu jasa pengorbanan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang negara. Bukan sahaja mereka berjuang untuk menjaga keamanan negara, namun mereka juga turut untuk berbakti kepada negara-negara Islam yang lain. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar saja nanti kita akan berikan tumpuan buat seketika waktu ke mimbar utama Masjid Putrajaya untuk sama-sama kita saksikan dan juga kita ikuti khutbah pada hari ini yang akan disampaikan, iaitu berkaitan dengan ketenteraan dalam Islam yang disampaikan oleh khatib Tuan Haji Salahuddin bin Haji Ghazali dari Imam Besar Masjid Putrajaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala.
Khatib mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian pada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang lara seperti berbual-bual atau menggunakan telefon. Alangkah ruginya jika kita sudah berada dalam masjid ini tetapi kita tidak mendapat sebarang bahagian pun manfaat daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, wa man lagha falaysa lahu fi jum'atihi tilka syai'. Dan sesiapa yang melakukan sesuatu yang lara, dia tidak mendapat bahagian daripada Jumaat itu. Hadis riwayat Abu Daud. Pada hari ini khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk ketenteraan dalam Islam. Sebelum itu khatib juga ingin mengingatkan sidang jemaah sekalian agar terus istiqamah mengimarahkan masjid, surau dan majlis-majlis ilmu serta saling berpesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran. Kita juga telah masuk ke bulan Syaban dan lebih kurang 25 hari sahaja kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka marilah kita gigih meningkatkan amal ibadah dan sentiasa bertaubat memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-Nya yang diridai dan diberkati. Kaum muslimin yang dihormati sekalian, Islam berkembang ke seluruh pelosok dunia hasil usaha dakwah yang tekun dan gigih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanu alaihim serta pendakwah-pendakwah yang bertebaran ke serata dunia. Pengembangan Islam juga melalui pelbagai cara dan salah satu ialah melalui ketenteraan atau peperangan demi mempertahankan negara. Hal ini bukan bermaksud bahawa Islam agama yang mengamalkan kekerasan atau peperangan, tetapi ia menunjukkan kesyumulan Islam dalam segenap aspek pengurusan dan pentadbiran, termasuk ketenteraan. Pembinaan dan pembangunan institusi ketenteraan dalam Islam bertujuan memenuhi keperluan bagi mempertahankan diri serta memperkukuhkan keselamatan umat dan negara terus diganggu gugat atau untuk membina kekuatan umat dari diceroboh atau ditindas. Ia juga selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan persediaan menghadapi musuh. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60 yang dibaca awal khutbah tadi yang bermaksud, dan sediakanlah untuk menentang mereka musuh yang menceroboh segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dizalimi. Kaum muslimin yang dihormati sekalian, struktur ketenteraan Islam berkembang sesuai dengan peredaran dan perkembangan kemajuan zaman. Sumbangan ketenteraan teramat besar artinya terhadap agama, bangsa dan juga negara. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencatatkan bahawa hasil ketenteraan yang mantap pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para panglima Islam yang lain telah mendekatkan kita dengan Islam. Maka dalam hal bersangkutan yang sangat penting juga, para tentera perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya dalam rangka membentuk jati diri Muslim yang kukuh dan mantap sebagai petugas keselamatan dan ketenteraman negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
merupakan contoh terbaik dalam menguruskan ketenteraan dan pasukannya. Baginda menekankan pembinaan modal insan melalui kekuatan akhlak, sifat istiqamah, tawadhu', pemaaf dan penyantun. Secara umumnya, Islam memandang tinggi profesion ketenteraan, bahkan meletakkan penghormatan yang sangat tinggi kepada mereka. Manakala tidak, orang-orang yang gugur di medan peperangan, dia mempertahankan kesucian agama dan kedaulatan negara, dikalungkan sebagai syuhada, dan ia merupakan perhargaan yang sangat tinggi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dijanjikan pelbagai keistimewaan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Miqdam bin Ma'di yang bermaksud, bagi orang yang mati syahid ada 6 keistimewaan. Yang pertama, diampuni dosanya sejak mulai pertama darahnya meluncur keluar. Yang kedua, melihat tempatnya di dalam syurga. Yang ketiga, dilindungi dari azab kubur. Yang keempat, terjamin keamanannya dari malapetaka besar, merasakan kemanisan iman. Yang kelima, dikahwinkan dengan bidadari. Yang keenam, diperkenankan memberi syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kaum muslimin yang dihormati sekalian, 1 Mac 2023 genaplah 90 tahun usia tentera darat Malaysia dalam menabur bakti di bumi tercinta ini. 90 tahun itu merupakan suatu tempoh yang sangat panjang, dan pastinya sepanjang tempoh itu pelbagai peristiwa suka dan duka telah dilalui sejak zaman penjajahan kuasa asing, konfrontasi hingga tragedi pencerobohan di Lahad Datu. Semua peristiwa ini tercatat dalam lembaran sejarah yang ditulis dengan darah keberanian dan pengorbanan para tentera di negara ini. Ia tidak lain memastikan kedaulatan negara terpelihara dan legasi keamanan dan ketenteraman di negara ini dapat dikekalkan, diperturunkan kepada generasi hari ini. Peringatan ini bukanlah suatu perayaan, sebenarnya ia bertujuan sebagai peringatan kepada kita bahawa keamanan yang dikecapi pada hari ini bukan diperoleh secara tiba-tiba, tetapi ia merupakan suatu pengorbanan, derayan keringat, curahan tenaga dan titisan darah para syuhada, serdadu negara, atas dasar iman, ikhlas dan iltizam para prajurit ini, serta sokongan, bantuan dan doa dari seluruh rakyat juga, maka kita dapat menikmati keamanan dan ketenteraman. Maka pentingnya para tentera memantapkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyusun organisasi ini secara sistematik dan teratur dalam memastikan perjuangan mereka sentiasa mendapat pertolongan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff, "Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahu bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang berjuang pada membela agamanya dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Kaum muslimin yang dihormati sekalian, tanggungjawab memelihara keamanan, keutuhan dan kedaulatan negara memerlukan komitmen seluruh lapisan masyarakat dan bukannya bergantung kepada para tentera semata-mata. Memang secara logikal tugas ini tugas pasukan keselamatan, namun rakyat awam juga perlu memupuk semangat patriotisme dan kecintaan terhadap negara serta berazam tinggi mempertahankan negara dalam apa jua keadaan dan dalam apa jua peranan masing-masing. Inilah yang disebut sebagai konsep pertahanan yang menyeluruh. Ia berkait dengan usaha yang total dan bersepadu dan dilaksanakan oleh semua pihak. Justru mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin menyampaikan
beberapa intipati. Yang pertama, pembinaan dan pembangunan institusi ketenteraan dalam Islam bertujuan memenuhi keperluan kepada negara dan selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan persediaan menghadapi sebarang serangan musuh. Yang kedua, Islam memandang tinggi profesi ketenteraan, bahkan meletakkan penghormatan yang sangat tinggi kepada mereka. Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh kepimpinan yang terbaik dan pengurusan hal ketenteraan. Yang ketiga, tanggungjawab memelihara keamanan, keutuhan dan kedaulatan negara memerlukan komitmen seluruh lapisan masyarakat dan bukannya bergantung pada para tentera semata-mata. Firman Allah Subhanahu wa taala, "In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Jika kamu mencapai kemenangan, maka tidak ada siapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu. Dan jika dia mengalahkan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah menetapkan yang demikian. Dan ingatlah, kepada Allah jual hendaknya orang-orang yang beriman itu, berserah di surah Ali Imran ayat 160. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن باقي الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بالتوفيق والهداية والصحة والسلامة. Jangan terbalikan kebaduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ini Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika kebaduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum al-mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar al-Haj. Allahumma fadh ulama'ahu wa uzara'ahu wa khudatahu
وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عز وإيمان وأمن وآمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين والكلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah lagi maha mendengar, Engkau lah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah merayu agar Engkau ampunkan segala dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Cukuplah kami dengan rezeki yang halal dan jauhlah kami dari rezeki yang haram. Cukuplah kami dengan kurniaan-Mu dari bergantung kepada selain-Mu. Hindarilah kami, ya Allah, dari sebarang fitnah, bala bencana, wabak penyakit, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar seperti rasuah, salah guna kuasa dan hiburan yang melalaikan. Hanya sahanya pada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan mohon pertolongan. Ya Allah, satukanlah kami di atas agama-Mu dan hindari kami dari perselisihan serta perpecahan yang berpanjangan. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan kurnialah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya, memperjuangkannya, dan tunjukkanlah kami yang batil itu sebagai batil dan kurnialah kepada kami kekuatan untuk menjauhkannya serta menghapuskannya. Jangan jadilah yang benar dan batil sama-sama bagi kami yang akan menyebabkan kami sesat, dan jadilah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan solat secara berjamaah serta tekun mengibadahkan masjid. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا. أصلي فرض الجمعة ركعتين أداء الإمام عند الله. الله أكبر الله أكبر والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات والمباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل دعاءنا وهاجاتنا ويسر أمورنا ولا تعسر علينا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي تركيا وفي سوريا وفي كل مكان يا الله يا أرحم الراحمين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا ألا نعود إلى ذنب أبدا اللهم اجعل بلدنا هذا كما تذكر في كتابك بلدة طيبة ورب غفور اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, demikian saudara, sebentar tadi solat dan juga khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Putra Putrajaya iaitu Tuan Haji Salahuddin bin Haji Ghazali. InsyaAllah semoga dengan penyampaian khutbah yang disampaikan sebentar tadi dapat memberikan keinsafan dan juga peringatan untuk kita semua insyaAllah. Dan begitu juga yang kita dapat sama-sama lihat dan juga saksikan bagaimana sebenarnya ketenteraan dalam Islam itu perlu diangkat dan juga perlu untuk diberikan perhatian. Alhamdulillah. Jadi baiklah saudara sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian sebentar tadi dan juga berakhir sudah untuk siaran langsung yang kami bawakan pada hari ini, solat Jumaat lintas langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Saya Amir Ashraf Rosidan mewakili jurubahasa isyarat Muhammad Anas Muhammad Marjab dan juga penerbit iaitu Siti Fazariza. Sehingga kita bertemu lagi untuk di edisi yang seterusnya. Sekian dari saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.